Jadi pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umat Islam perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita beramal dengan selawat, maka dia akan membuahkan cinta dan kasih kepada Rasulullah di dalam hati kita. Bila timbul kasih cinta kepada Rasulullah, maka dia akan menimbulkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan berpegang teguh dengan Islam. Kita akan berpegang teguh dengan agama. Dan siapa yang berpegang teguh dengan Islam, siapa yang berpegang teguh dengan agama, maka dia akan selamat. Seperti Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid, addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata kamu akan tengok lepas aku wafat pertelingkahan yang sangat banyak. Ni negara kita ni sedang bertelingkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Negara kita sedang bertelingkah. Dan jangan pula kita kata lepas ni makin elok kot. Tak, sebenarnya selagi mana Islam tak merintah, dia ganti itu tak seelok sebelumnya. Maknanya cabaran yang mesti dilalui oleh rakyat Malaysia semakin hebat. Fitnah ni kalau berlaku kepada manusia, kalau fitnah yang berlaku pada kita umat Islam, fitnah terhadap agama kita, itulah yang akan menguji keimanan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang menguji keimanan kita. Adakah kita boleh bertahan lepas ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama kita dipenjarakan. Agama kita dipenjarakan. Kita tak boleh dah nak mengamalkan agama seperti mana kita amalkan sebelum ni. Di situasi kita duduk ni. Barangkali kita akan duduk dalam satu ruang lingkup hadis yang Nabi sebut. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Dilalui oleh rakyat Malaysia semakin Islam itu bermula dengan dagang dan dia akan kembali dagang, maka barangkali kita orang-orang dagang. Manusia ketika itu menyembah beratus-ratus Tuhan. Bila main nak sembah, nak menyembah Tuhan yang satu, ini pembawaan yang pelik. Ghariban. Mengamalkan Islam ketika itu jadi pelik. Sebab dia menongkah arus perdana. Kerajaan ketika itu bertuhankan berhala. Sedangkan yang Nabi bawa ialah bertuhankan Tuhan yang Maha Esa. Maka setiap para sahabat Nabi terasing. Mereka terasing. Bahkan dengan sahabat Nabi kata, fasayaudu ghariban, dan Islam akan balik lagi sekali jadi asing. Fatubal ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing yang pelik-pelik ni. Dia menongkah arus perdana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia menongkah arus kebanyakan orang. Jadi mungkin umat Islam lepas ni akan jadi seperti mana zaman Rasulullah sendiri. Maka untuk menghadapi zaman macam ni, maka Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajis. Tokaklah, gigitlah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang datang selepasku dengan gigi-gigi geraham kamu. Nawajis. Maknanya kena gigit sungguh, kena berpegang sungguh. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, maka inilah masanya kita mesti koreksi, kita mesti bongkar balik macam mana Rasulullah dan para sahabat dulu. Zaman macam ni, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kita kena ada jamaah kita sendiri, kelompok kita sendiri. Walaupun
walaupun tak ramai, tapi kelompok ni mereka bersama-sama, bersatu hati mengamalkan Islam bersungguh-sungguh. Walaupun mereka tak ramai, tapi itulah yang Nabi kita suruh. Nabi sebut, amankanlah apa yang Nabi titipkan kepada kita di akhir zaman untuk kita amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul lah pesanan tutup guru lama-lama dulu. Akhir zaman ni kena pergi cari pondok, kena duduk di pondok-pondok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkemah diri, bina diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi yang ada ni, kalau kita tak mampu nak pergi cari pondok mana-mana, stay at home. Duduk rumah. Lepas tu, beramal daripada rumah. PDPR. Beramal daripada rumah. Kerja daripada rumah. Faham tak? Hari ini orang kerja di syarikat swasta ke ataupun dalam kerajaan ke, jadi mereka giliak-giliak kerja daripada rumah. Jadi kita pada akhir zaman ni pun sama. Duduk di rumah, keluar kalau ada kerja, ada keperluan, habis pulang balik. Dan elakkan daripada musafir jauh-jauh. Betul dah lah, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas tak boleh rentas daerah negeri, betul lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia macam ni boleh kita faham. Dajjal berdemai esok, syurganya ialah neraka dia. Neraka dia ialah syurga dia. Faham? Yang berat tu sebenarnya, yang nampak neraka tu sebenarnya syurga. Dia kata syurga tu sebenarnya neraka. Teruklah tak boleh pergi mana-mana. Teruk. Duduk di Kuala Lumpur tak balik 2 tahun dah. Neraka bahasanya. Tapi sebenarnya itulah syurga. Syurga sebenarnya yang kita nak kena aplikasi, pandang positif situasi ni. Kalau kata duduk di rumah, duduk di rumah. Duduk di rumah ni buat apa? Buat amal ibadat, baca Quran. Usahakan orang duduk di rumah, jangan tidur saja, duduk di rumah baca Quran sampai sebulan boleh khatam 1 juzuk. Khatam 1 Al-Quran, sehari juzuk. Dah duduk di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak boleh pergi mana-mana, kalau tak boleh nak buat apa? Nak cari makan susah, semayang. Kalau orang tanya, Assalamualaikum, dah buat kerja apa? Saya duk buat kerja semayang. Boleh jawab macam tu. Dia 2 perkara. Ulama kata di dunia ni kalau tak ada kerja apa, buat kedua kerja ni. Masalah saya, buat 2 kerja ni. Yang pertama sembahyang, yang kedua makan. Yang pertama sembahyang, yang kedua makan. Makan ni dia main lepas kita sembahyang. Faham tak? Tak ada makan, dia tak nak makan. Zaman dah ni orang susah, bukan sebab tak ada rumah, bukan sebab tak ada kereta, tak ada makan. Orang dulu-dulu, orang susah sebelum PKP sebabnya memang susah, memang orang miskin. Hari ini, orang yang biasa ada duit pun susah sebab duit tak masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau duduk di rumah, tak ada kerja apa, sembahyang. Duha buat 8 rakaat. Sembahyang duha ni, kalau nak murah rezeki, kena buat 4 rakaat. Kalau ada masalah, buat 8 rakaat. Ni pesan pada semua ni. Kalau tak boleh makan, tak cukup makan, sembahyang duha 8 rakaat. 8 rakaat boleh buat dengan 2 ataupun 8 rakaat sekaligus. Saja aku sembahyang sunat duha 8 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan setiap rakaat itu baca surah.
Dan tahiyat hanya pada rakaat yang akhir saja. Jadi tolong buat untuk selamatkan diri di akhir zaman. Lepas tu baca surah Waqiah siang sekali, malam sekali. Lepas tu astaghfirullahalazim paling kurang 100 kali. Lepas tu selawat 1000 kali. Selawat 1000 kali, siapa-siapa boleh istiqamah, Allah tunaikan hajatnya 1000 hajat. Ni di akhir zaman ni sebenarnya PKP ni rahmat Allah sebenarnya. Zahir macam satu penderaan, sebenarnya dalam apa situasi kepayahan pun tetap ada rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana duit tak masuk, buatlah ni 40 hari. Tuan-tuan, tak angkat bendera putih pun tak apa. No? Buat ni. Hak ni hak Nabi tinggalkan daripada kita ni. Nanti kita akan tengok duit mai daripada sumber yang kita tak sangka. Siapa-siapa hantar duit, mai duit. Akhir zaman ni, lagi sikit hari lagi. Kita dah tak boleh minta ke orang. Sumber yang ada daripada satu sumber dah saja, Dajjal. Lah ni Tuhan suruh kita buat ni, melatih diri, paksa diri buat. Sebab zaman Dajjal dah hampir. Waktu tu subhanallah tak ada sumber. Hari ni pun dah tentang nampak tak ada sumber. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak bekalan tak boleh masuk sebab kilang tak boleh buka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa esok lagilah teruk. Ketika itu baca surah Yasin, niatkan kenyang. Baca surah Yasin, niat kenyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Maknanya saat yang depan ni iaitu saat yang sebegitu struggle. Allahu Akbar, tak tahulah. Baik. Betul tuan-tuan, jalan keluarnya ialah melalui selawat.